Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas Pendidikan Islam Tingkatan 2 KSSM bersama dengan saya, Ustazah Nabilah. Pada hari ini, kita akan belajar tentang pelajaran 10, iaitu mencari yang halal. Tajuk ini adalah di bawah bidang hadis. Jadi untuk tajuk ini, kita akan tengok terjemahan hadis. Hadis ini adalah riwayat Bukhari dan Muslim, iaitu daripada Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Antara kedua-duanya terdapat perkara syubhah yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka sesiapa yang menghindari perkara syubhah, dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan sesiapa yang terjerumus ke dalam syubhah, maka dia terjerumus ke dalam perkara yang haram. Seperti pengembala yang mengembalakan berdekatan dengan kawasan larangan, kemungkinan dia akan masuk ke kawasan larangan tersebut. Ketahuilah, sesungguhnya bagi setiap raja itu memiliki kawasan larangan. Ketahuilah, sesungguhnya kawasan larangan Allah ialah perkara yang haram. Ketahuilah, sesungguhnya dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Jika daging itu rosak, maka rosaklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahawa daging itu ialah hati." Jadi, berdasarkan daripada hadis ini, kita akan tengok maksud perkataan satu persatu. Perkataan qala bermaksud berkata. Sami'tu, aku mendengar. Yaqulu, berkata. Al-halal, halal. Bayyinun, jelas. Al-haram, haram. Wa bainahuma, antara kedua-duanya. Mushtabihat, perkara yang syubhah. La ya'lamuhunna, tidak mengetahuinya. Kasirun, banyak. Minan nas, daripada manusia. Ittaqa, menghindari. Syubhat, perkara syubhah. Istabrak, membersihkan. Lidinihi, bagi agamanya. Wa irdihi, dan kehormatannya. Waqa'a, terjerumus. Karra'i, seperti pengembala. Al-hima, kawasan larangan. Yushiku, kemungkinan. An yarta'a, memasuki. Malik, raja. Maharimuhu, perkara yang haram. Fil jasadi, dalam tubuh. Mudghah, seketul daging. Solah, baik. Fasadat, rosak. Qalbu, hati. Jadi perkataan-perkataan ini perlu pelajar ingat apakah maksud setiap perkataan tersebut. Seterusnya kita nak tengok pula kepada maksud potongan hadis. Potongan hadis yang pertama, inna halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kasirun minan nas. Antara kedua-duanya terdapat perkara syubhah yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Famanittaqo,
Okey, famanittaqa, faman ni maksudnya sesiapa. Famanittaqa syubuhati faqad tabra'a lidinihi wa irdihi. Maka sesiapa yang menghindari perkara syubhah, dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram. Dan sesiapa yang terjerumus ke dalam syubhah, maka dia terjerumus ke dalam perkara yang haram. Karra'i yar'a hawlal hima, seperti pengembala yang mengembalakan berdekatan dengan kawasan larangan. Yushiku an yarta'a fih, kemungkinan dia akan masuk ke kawasan larangan tersebut. Ala wa inna likulli malikin him. Ketahuilah, sesungguhnya bagi setiap raja itu memiliki kawasan larangan. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Ketahuilah, sesungguhnya kawasan larangan Allah ialah perkara yang haram. Okey, baiklah. Sekarang kita akan tengok apakah yang dimaksudkan dengan halal. Halal ini ialah sesuatu yang boleh dikerjakan atau dimakan. Contohnya, makanan yang tidak diharamkan di dalam Al-Quran. Ada makanan yang terang-terangan sudah diharamkan di dalam Al-Quran seperti anjing dan babi. Selain daripada makanan yang tidak diharamkan, yang diharamkan dalam Al-Quran, maka itu adalah halal. Pakaian yang menutup aurat, jual beli yang dibenarkan oleh syarak, apa-apa sahaja jual beli yang dibenarkan oleh syarak. Makan haiwan yang disembelih, disembelih dengan nama Allah. Kalau haiwan itu disembelih, maka dia adalah halal. Jika haiwan itu tidak disembelih, dia tidak halal. Okey, sekarang kita nak tengok pula apa yang dimaksudkan dengan haram. Maksud haram ini adalah sesuatu yang dilarang oleh syarak. Contohnya, berjudi, berzina, riba, mencuri, minum arak. Okey, ini adalah contoh-contoh perkara haram. Seterusnya kita nak tengok perkara syubhah. Apa itu syubhah? Syubhah ialah sesuatu yang tidak diyakini halal atau haram. Kita tidak yakin benda ni halal ke haram. Halal ke haram. Okay? Contohnya, makanan yang tiada logo halal. Bila kita pergi ke kedai, pertama sekali bila kita nak beli makanan, kita tengok adakah makanan itu ada logo halal. Kalau ada logo halal yang diiktiraf oleh JAKIM contohnya, maka dia adalah makanan yang halal. Tetapi sekiranya makanan tersebut tidak dinyatakan ataupun tidak ada logo halal, maka dia menjadi syubhah kerana kita tidak tahu adakah makanan tersebut adalah halal atau haram. Contoh yang kedua ialah pelaburan yang tidak jelas. Pelaburan ada banyak jenis pelaburan. Ada yang jelas, sudah jelas di mana dia melabur. Ada yang kurang jelas. Maka untuk pelaburan yang tidak jelas, lebih baik jika kita hindarkan. Yang ketiga, bermuamalah dengan orang yang hartanya bercampur dengan riba. Kita dah tahu orang yang kita berurusan itu, dia memang sudah mengamalkan riba dalam hidup dia. Jadi kalau kita masih lagi meneruskan muamalah kita dengan orang tersebut, maka dia dah jatuh syubhah. Sebab kita ragu-ragu hartanya itu, adakah hartanya itu adalah harta yang bersih, yang berurusan dengan kita ataupun harta riba. Yang keempat, makan di hotel yang menggunakan tempat masak yang sama, tempat untuk menyediakan makanan yang haram. Contohnya dalam hotel tersebut, ada menyediakan makanan yang tidak halal. Tapi dalam masa yang sama, dia juga menyediakan makanan yang halal.
tetapi tempat memasaknya adalah sama, maka dia dah jadi syubhah. Sebab kita ragu-ragu peralatan yang digunakan adakah halal ataupun tidak. Okey, jadi kita nak tengok kenapa kita mesti menjauhi perkara haram dan syubhah. Kenapa hendak jauhkan perkara haram dan syubhah? Yang pertama, kehidupan kita diredai dan dirahmati Allah. Allah suka kepada orang yang menjauhi haram dan syubhah. Yang kedua, hati tenang dan bersih. Bila kita tidak mengambil sebarang perkara yang dilarang oleh Allah, hati kita akan menjadi tenang dan bersih. Tapi kalau kita ambil benda yang haram ataupun syubhah, kita akan sentiasa ragu-ragu. Halal ke tidak tadi? Halal ke tidak? Okey, jadi dia akan menyebabkan hati kita tidak tenang. Terhindar dari kerosakan tubuh badan dan akal. Sebab perkara yang haram ini ada perkara yang boleh menyebabkan kerosakan tubuh badan. Contohnya adalah arak. Bila minum arak, kita akan hilang akal. Tidak mabuk dan sebagainya. Maka dia akan menyebabkan kerosakan pada akal dan tubuh badan kita. Sebab itulah Allah menasihatkan kita supaya menjauhkan perkara-perkara yang haram dan syubhah untuk mengelakkan daripada kerosakan tubuh badan dan akal. Seterusnya, hidup bermasyarakat aman dan harmoni. Apabila dalam masyarakat tersebut mengamalkan semua perkara yang halal, tidak mengamalkan perkara haram dan syubhah, maka hidup masyarakat akan menjadi aman dan harmoni. Seterusnya, jauh dari azab api neraka. Bila kita menjauhi perkara haram dan syubhah, maka kita akan jauh daripada azab api neraka. Okey, seterusnya kita nak tengok kepada peranan hati dalam kehidupan. Kalau kita tengok kepada hadis tadi, dalam tubuh badan kita ni ada segumpal daging. Jika baik daging tersebut, maka baiklah tubuh badannya. Jika jahat daging tersebut, maka jahatlah tubuh badannya. Apakah daging tersebut? Daging tersebut adalah hati. Maka di sini kita boleh nampak bahawa hati ini memainkan peranan yang sangat besar dalam kehidupan kita. Hati ini memainkan peranan ke arah pengukuhan keimanan dan memantapkan keyakinan akidah seseorang yang beriman kepada Allah. Jadi hati ini kalau kita didik dia dengan cara yang baik, maka kita akan jadi orang yang baik. Jika hati ini baik, maka seluruh tubuh akan jadi baik. Jika hati rosak, maka seluruh tubuh akan menjadi rosak. Hati ini menjadi tempat pandangan dan penilaian Allah SWT dalam suatu amalan dan perbuatan. Ini adalah peranan hati dalam kehidupan. Okey, seterusnya kita nak tengok apa ciri hati yang bersih. Hati yang bersih, yang baik. Okey, ciri yang pertama, mematuhi segala perintah Allah SWT. Bila hati dia bersih, hati dia baik, dia akan sentiasa mematuhi perintah Allah. Dia tidak takut untuk menurut segala perintah Allah dan dia tidak mahu melakukan apa yang Allah larang. Yang kedua, sabar dan tenang dengan ujian Allah. Sebab hati dia ni bersih. Jadi apa sahaja ujian yang Allah timpakan kepada dia, dia akan sentiasa sabar dan tenang. Bersyukur dengan nikmat kurniaan Allah SWT. Orang yang mempunyai hati yang bersih, dia sentiasa bersyukur. Nikmat yang Allah bagi sangat banyak. Kalau kita mempunyai hati yang bersih, kita akan rasa sangat banyak nikmat yang Allah bagi. Maka kita akan sentiasa bersyukur dengan nikmat Allah. Yang keempat, sentiasa berusaha memahami kebenaran. Ada benda kebenaran itu pahit. Tapi bila hati bersih, kita akan sentiasa berusaha untuk memahami kebenaran tersebut. Dan yang kelima, meninggalkan segala larangan Allah SWT. Bila dia bersih, dia takut untuk melakukan segala yang Allah larang kerana dia takut diazab di akhirat nanti. Bagaimana pula dengan
ciri hati yang rosak. Okay, ciri hati yang rosak yang pertama, kufur dan ingkar kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan, dia tidak mahu buat. Apa yang Allah larang, itu yang dia buat. Okay, ini adalah ciri-ciri hati yang telah rosak. Okay, yang kedua, berkeluh kesah dan mudah marah. Apa sahaja ujian yang Allah timpakan, dia akan berkeluh kesah. Dia akan merasa tidak tenang. Dia akan merasa mudah marah. Okay, yang ketiga, mengikut hawa nafsu. Apa-apa yang dilakukan, dia hanya mengikut hawa nafsu sahaja. Tidak berpandukan kepada iman di dalam dada. Yang keempat, tidak mahu menerima kebenaran. Okay, orang yang hati dia rosak, dia akan berasa dia sentiasa betul. Dia sentiasa benar. Jadi apa-apa yang menyalahi prinsipnya, dia akan tidak dapat menerima kebenaran tersebut. Ini maksudnya hati dia telah rosak. Dan yang kelima, sentiasa berada dalam kejahilan. Bila dia dah rosak, dia tidak mahu belajar, dia tidak mahu menimba ilmu, maka dia akan sentiasa berada dalam kejahilan. Okey, pengajaran hadis yang boleh kita ambil daripada hadis yang dibacakan tadi, iaitu yang pertama, umat Islam hendaklah mengambil berat tentang perkara halal dan haram supaya kehidupan diredai oleh Allah. Apa yang berlaku dalam kehidupan kita seharian, kita perlu fikir, adakah perkara yang kita lakukan, adakah perkara yang kita makan, adakah perkara yang kita dapat itu adalah perkara halal atau haram, supaya kehidupan kita diredai oleh Allah. Yang kedua, kita hendaklah menjauhi perkara haram dan syubhah kerana ia dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diancam dengan azab neraka. Perkara haram sudah tentu haram. Sudah jelas Allah terangkan perkara haram adalah haram. Perkara syubhah dia boleh membawa kepada perkara haram. Jadi adalah digalakkan, sangat-sangat digalakkan untuk kita meninggalkan perkara syubhah kerana ia sangat dibenci oleh Allah. Dan yang ketiga, kita perlu menjaga hati agar tidak terlibat dengan perkara-perkara maksiat yang memusnahkan kehidupan. Seperti yang diterangkan tadi, seketul daging dalam badan itu adalah hati. Jika baik hati tersebut, baiklah jasadnya. Jika rosak hati tersebut, rosaklah jasadnya. Maka kita perlu menjaga hati agar hati kita ni tidak terlibat dengan perkara-perkara yang boleh memusnahkan kehidupan kita. Okey, jadi sekian saja kelas kita untuk hari ini, iaitu tajuk mencari yang halal. Sehingga berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Terima kasih kerana mengikuti kelas Ustazah. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.